Yang berbahagia Al-Fatih Ustaz Abu Bakar bin Muhammad, guru pendidikan Islam daripada SMK model khas Calok merangkap Imam Masjid Putrajaya, selaku penceramah kita pada pagi ini. Yang berusaha Cikgu Syahri Abdullah, Pengetua SMK Langkap, yang dihormati barisan guru penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru, ibu bapa serta anak-anak pelajar SMK Langkap yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kerana dengan kurnianya kita dapat berkumpul walaupun secara maya, kita berkumpul secara Google Meet lah, untuk kita menghadiri majlis kita pada pagi ini ataupun program kita pada pagi ini, iaitu program penghayatan Ma'al Hijrah, peringkat sekolah lah, kita anggap dia adalah peringkat sekolah kita. Dan terima kasih juga kepada unit HEM dan juga panitia pendidikan Islam selaku, boleh dikatakan selaku penganjur lah pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita telah memilih dengan Ustazah PKM telah nampaknya dah tulis kat situ tu tajuk yang kita yang cuba diulas ataupun dikupas oleh Ustaz Al-Fatih Ustaz ialah Jom Hijrah Wahai Hati. Tu cantik tu. Kita punya tajuk tu adalah suatu yang cantik lah, hijrah hati, Jom hijrah wahai hati. Sebab sesuatu apa yang kita tahu, hati itulah walaupun dia kecil, dia berada di dalam diri kita, tetapi semua perbuatan kita, amal kita, semua gerak kerja kita bermula daripada hati. Okey, akan diterjemahkan melalui perbuatan dan sebagainya. Okey, saya kira tajuk ini pada pagi ini adalah cukup baik. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lah, saya mempersila dan menjemput Al-Fatih Ustaz untuk memberi ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara saya, pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Wan Azman bin Wan Hassan, yang berusaha Tuan Pengetua SMK Langkap Cikgu Syahri Abdullah, yang dihormati lagi dikasih GPKM kita Ustazah Norzlina Ismail, GPK Ko, orang kampung saya lah tu, Cikgu Azlam bin Isa, barisan ketua-ketua bidang, guru-guru, AKP, ibu bapa dan sepelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang masyhur yang selalu kita didedahkan oleh ulama berkaitan dengan hijrah,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW bersabda, hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah bagi dunia yang ia memperolehinya atau perempuan yang ia akan ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang berhijrah kepadanya. Alhamdulillah, daripada firman Allah dan juga hadis Nabi SAW itu, kita syukur kepada Allah SWT dalam suasana kita dilahirkan oleh mak ayah kita dalam keadaan kita Islam. Syukur Alhamdulillah, kita dibesarkan dalam suasana daripada kecil lagi kita telah diperkenalkan oleh mak ayah kita tentang Allah dan Rasul. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat kita, kita hidup dalam masyarakat di mana kita daripada dulu lagi telah didedahkan dengan majlis-majlis yang berkaitan dengan membesarkan Allah dan Rasul. Dan kita juga Alhamdulillah, kita berada dalam suasana negara yang mana negara kita dikenali dengan sebuah negara yang memertabatkan, bertuhankan Allah dan Rasul. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita berada dalam majlis bagi mengukuhkan lagi keyakinan kita kepada Allah dan Rasul melalui peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih dekat lagi kepada tajuk, jadi sekarang ni kita berada dalam kita masih lagi berada dalam bulan Muharram. Itu pada hari ni berapa ni? 13 ya, 13 Muharram 1443. Jadi berkaitan dengan bulan Muharram ini, maka sudah pastilah kita sebagai seorang Islam berkaitan dengan bulan-bulan Islam ni sudah pasti ia sepatutnya menjadi suatu perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Di mana bilangan-bilangan bulan Islam ni yang telah kita belajar daripada sekolah rendah lagi sudah pasti sepatutnya menjadi suatu ingatan dalam kehidupan kita orang Islam. Kenapa? Kerana bulan-bulan Islam itu dikaitkan dengan amalan-amalan dalam Islam. Dalam 12 bulan itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Tak. Kenapa? Kerana kita sebagai seorang Islam, bulan-bulan inilah apabila kita kaitkan dengan bulan Islam, maka sudah pasti kita akan dikaitkan dengan amalan-amalan Islam ataupun peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku dalam kehidupan umat Islam. Maka dengan sebab itu, pada bulan Muharram ini, di mana bulan Muharram ini dikatakan juga bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dan 4 bulan yang dimuliakan, bulan apa yang dimuliakan? Iaitu bulan Muharram, bulan Rejab, Zulkaidah dan Zulhijjah. Jadi apabila kita tiba di bulan Muharram, sudah pasti perkara utama yang perlu kita kaitkan di sini ialah peristiwa hijrah. Walaupun ulama banyak bincang bahawa hijrah ini bukan saja berlaku dalam bulan bulan Muharram, tapi ada ulama kata berlaku di penghujung bulan Rejab dan di awal bulan Rabiul Awal. Maka perkara ini dikaitkan supaya apa dia? Kenapa ni Islam sangat mementingkan supaya kita sentiasa ingat kepada peristiwa hijrah ini.
Yang pertama sekali, apabila kita sebut tentang hijrah, kita sebut tentang hijrah, bila kita sebut tentang ma'al hijrah, ya, maka sudah pasti kita dikaitkan dengan hijrah Nabi SAW dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Maka kalau kita lihat sejarah, sudah pasti hijrah bukan saja berlaku peristiwa penghijrahan Nabi dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Sebenarnya dalam sejarah kita telah didedahkan bahawa ada 4 kali hijrah berlaku kepada kehidupan sejarah Nabi SAW dan umat Islam. Yang pertama, berlakunya 2 kali hijrah ke Habasyah. Ya, 2 kali hijrah ke Habasyah, di mana pada masa itu berlaku di awal-awal Islam berkembang, tumbuh di negeri Mekah. Dan kemudian berlaku hijrah satu lagi ialah hijrah Nabi ke Taif. Dan kali keempat inilah hijrah Nabi dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Jadi apa yang kita nak sebut sini ialah hijrah yang keempat ini. Hijrah yang keempat ini. Jadi alhamdulillah, untuk lebih jelas kita cuba tengok sedikit. Saya nak bawa semua sahabat-sahabat, guru-guru dan pelajar kronologi, ya. Kita cuba lihat keseluruhan dulu kronologi sebelum berlakunya peristiwa hijrah ini, supaya kita nampak lebih jelas, ya. Kalau kita tengok kronologi peristiwa hijrah itu bermula pada tahun 610 Masehi. 610 Masehi ini Nabi SAW menerima wahyu yang pertama ketika Nabi berada di Gua Hira. Selepas itu Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi mengajak ahli keluarga dia, Nabi mengajak sahabat-sahabat qarib dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Jadi peristiwa dakwah ataupun berlakunya dakwah secara sembunyi ini selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 613, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan dakwah secara terang-terang. Jadi pada masa inilah apabila dakwah ini dilakukan secara terbuka di khalayak ramai, secara umum di hadapan Baitullah, maka bermulalah tentangan, bermulalah suatu bentuk sekatan, dan sehinggalah akhirnya ramai daripada sahabat-sahabat Nabi diseksa dan ada yang terbunuh mempertahankan Islam. Kemudian dalam tahun 615, oleh kerana tentangan ataupun seksaan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah terhadap umat Islam begitu dahsyat, maka sebahagian daripada sahabat telah memohon kepada Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah, mencari tempat di mana mereka boleh melakukan ibadah kepada Allah secara yang lebih bebas. Maka Nabi SAW mengesyorkan bahawa sebahagian sahabat ini berhijrah ke Habasyah, iaitu hijrah yang pertama lah. Kerana apa? Kerana pada masa itu Nabi kita Muhammad SAW mendapat tahu bahawa Najasyi, Raja Najasyi yang beragama Kristian yang memerintah Habasyah pada masa itu lebih sikap terbuka. Jadi sebahagian daripada sahabat telah berhijrah ke Habasyah untuk mendapat perlindungan di sana. Kemudian pada tahun 616, ada 3 perkara yang berlaku dalam peristiwa besar. Yang pertama sekali berlaku lagi itu peristiwa hijrah yang kedua ke Habasyah, di mana ada lagi sebahagian sahabat-sahabat telah ke Habasyah untuk kali yang kedua kali. Kemudian berlaku juga pengislaman
Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah SAW, dan juga pengislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian dia berlaku juga pada tahun 616, iaitu berlaku boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib, di mana pada masa itu umat Islam telah disekat daripada melakukan hubungan ekonomi, perkahwinan dan sebagainya. Kemudian 617 berlakunya kewafatan isteri tercinta Nabi SAW, itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan juga bapa saudara Nabi itu Abu Talib. Dan pada tahun itu juga berlakunya Isra' dan Mi'raj. Pada tahun 621 berlakunya perjanjian Aqabah. Ini satu perjanjian yang penting, bermulanya proses hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ke Madinah. Di mana ini merupakan suatu perjanjian di antara sebahagian daripada penduduk Madinah yang datang mengerjakan haji di Mekah. Jadi mereka telah berjanji untuk menjaga Rasulullah dan umat Islam jika Rasulullah dan umat Islam daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Begitu juga pada tahun 622 berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, dan pada tahun 623 berlakulah hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, dan sebagaimana yang kita akan bincangkan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita pergi kepada hijrah, kita lebih dekat lagi. Apa erti hijrah? Dari segi erti hijrah ini ada beberapa ulama yang menjelaskan kepada kita dengan beberapa pentafsiran tentang hijrah. Yang pertama sekali, hijrah dari segi tempat. Berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada tempat yang baik kepada yang lebih baik ataupun yang terbaiklah, sebagaimana berlakunya hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, ada juga ulama menyatakan tentang hijrah, iaitu berpindah daripada satu situasi, suasana kepada satu situasi yang lebih baik. Ini berpindah daripada situasi, keadaan tu. Ini kita cuba tengok bincang nantilah. Kemudian yang ketiga ialah hijrah juga ada sebahagian ulama membincangkan daripada perspektif, iaitu berpindah atau meninggalkan sikap atau segala sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik ataupun yang terbaik. Jadi pada masa dalam tiga keadaan di mana para ulama melihat konsep hijrah tadi atau pengertian hijrah tadi, maka kalau kita lihat yang pertama tadi ialah penghijrahan Nabi dalam konteks zahir, iaitu penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah berlaku atas dasar untuk melihat suatu suasana di mana umat Islam apabila berada di Mekah, mereka ketiga berada di Mekah, mereka tidak dapat menunaikan segala ibadat dalam keadaan. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu hukum berhijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan umat Islam pada masa itu ialah hukumnya adalah wajib. Jadi kewajipan berhijrah atas perintah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW, di mana setiap orang Islam pada masa itu wajib berhijrah, meninggalkan kampung halaman, wajib meninggalkan, kalau terpaksa meninggalkan harta, wajib meninggalkan harta, terpaksa meninggalkan keluarga dan sebagainya untuk menyelamatkan Islam dan juga iman. Maka mereka yang tidak berhijrah pada masa itu dianggap satu dosa yang besar. Dan ada sebahagian daripada ulama yang menyatakan boleh kata kufur jika engkar kepada perintah Rasulullah dan juga kehendak Allah pada masa itu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, apabila hukum wajib berhijrah pada masa itu tidak dilaksanakan oleh sebahagian daripada umat Islam,
maka kesannya ialah ada sebahagian daripada umat Islam yang berada di Mekah yang tidak ikut berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Mereka terlibat dalam peperangan Badar, di mana mereka yang asalnya beriman kepada Allah dan Rasul tetapi mereka tidak berhijrah bersama Nabi dan Rasul, ya, berhijrah kepada umat Islam tadi, mereka terlibat menurut, ya, turut serta dalam peperangan Badar bersama-sama dengan tentera musyrikin untuk menentang umat Islam dan pasukan tentera Nabi SAW. Dan ada sebahagiannya mati dalam keadaan menentang Rasulullah SAW kerana mereka dipaksa untuk menyertai lah. Itu dia. Kemudian hukum berhijrah pada masa itu telah terbatal apabila selesainya pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah. Ya, Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas kemenangan, iaitu selepas pembukaan kota Mekah. Okey, selesai situ. Yang pertama. Okey, hijrah yang kedua yang kita dah bincang, yang kita dah sebut tadi ialah hijrah mengasingkan diri daripada pergaulan atau suasana atau situasi yang menghalang kita untuk melakukan ibadah atau hidup dalam keadaan taat perintah Allah. Keadaan ini di mana ia menghalang kita daripada melaksanakan perintah Allah, ataupun kita tidak mampu untuk melaksanakan perintah jika kita duduk dalam suasana itu. Maka kita juga dikehendaki berhijrah. Sebagaimana para sahabat di awal Islam dulu, mereka mohon kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Habasyah. Dan dalam konteks sekarang, ada sebahagian daripada umat Islam yang melakukan salik, iaitu orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana maksiat yang penuh di sekitar kita dan sebagainya. Mereka mengambil jalan untuk mengasingkan diri, untuk duduk dalam suasana di masjid atau sebagainya, di tempat-tempat yang jauh daripada suasana-suasana maksiat. Mereka duduk untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sebelum terima wahyu daripada Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi fokus kita pada hari ini ialah kepada hijrah yang ketiga, iaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik. Tadilah perpindahan dari segi membaiki hati dan sebagainya. Ataupun kita boleh juga melakukan perubahan sikap minda ataupun kerohanian kita atau cara berfikir kita, ataupun dalam bahasa akidah dipanggilkan nazar, itu pandangan hati kita. Kalau dalam istilah sekarang dipanggil positive thinking dan sebagainya. Ini disandarkan kepada sabda Nabi SAW, sebagaimana hadis tadi jugalah, la hijrata ba'dal fath walakin jihadu wa niyyatu wa izastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi sesudah kemenangan itu Fathu Makkah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Apabila dia perintahkan kamu keluar, maka keluarlah kamu. Jadi dalam ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Apa maksud hadis ini? Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa dikehendaki dengan hadis ini ialah bahawa walaupun hijrah fizikal, perpindahan daripada Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada, itu dihapuskan kewajipannya, namun untuk mencapai sesuatu kebaikan perlu kepada jihad, perjuangan yang bersungguh-sungguh dan niat azam yang tinggi, yang murni amat perlu dilaksanakan. Dan apabila ia diperintahkan kamu oleh imam atau raja atau pemerintah atau pihak berkuasa untuk keluar jihad,
atau kepada melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu lakukan. Jadi perkara ini perlu kita hayati dalam konsep memahami peristiwa hijrah. Jadi ulama ada bincang juga kenapa kita ni setiap tahun apabila tibanya bulan Muharram kita diperintah ataupun digalakkan untuk kita menyambut mahal hijrah. Jadi sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa sangat penting umat Islam sekarang untuk melihat, mengenangi balik atau melihat balik kisah-kisah hijrah Nabi SAW, kerana sesungguhnya tidak diragukan bahawa apa saja kebaikan, apa saja pengajaran, apa saja ibrah yang hendak dilihat hidup dalam kehidupan orang Islam hari ini, maka sudah pasti hijrah itu perlu kita jadikan titik tolak. Jadi ulama katakan bahawa peristiwa hijrah ini perlu kita sebagai umat Islam hari ini menjadi satu titik tolak. Apakah perubahan yang perlu kita lakukan? Maka peristiwa hijrah ini mesti kita kaitkan. Apa yang kita kaitkan? Jika kita hendak bahawa nak dapat satu nilai kesabaran yang tinggi dalam kita melakukan ibadah atau melakukan sesuatu kerja, maka kita kena lihat kesabaran, kesungguhan yang dilakukan oleh Rasul dan juga umat Islam yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Kalau kita nak melihat pengorbanan, hari ni kita kata kita nak korban kerana Islam, kita nak korban kerana agama, kita nak korban kerana kebaikan, di mana titik punca untuk kita lihat? Maka peristiwa hijrah itulah perlu kita lihat, di mana di sinilah zahir kesungguhan, ketinggian pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga umat Islam dalam memartabatkan agama Islam. Begitu jugalah kalau kita nak lihat macam mana cara bekerja, macam mana kita nak lihat tahap kesungguhan kerja dari segi perancangan sesuatu perkara yang perlu kita nak buat. Di mana kita nak ambil satu contoh, maka contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam membuat perancangan sehingga berjayanya hijrah ini, inilah suatu perkara yang perlu dilihat oleh kita semua umat Islam hari ini, di mana hijrah inilah perlu kita ambil untuk kita jadikan sebagai titik tolak kepada perancangan-perancangan. Kalau kita nak lihat Islam itu boleh berjaya, berkembang sebagainya, kerana ia telah terbukti dan menjadi satu sunnah Nabi SAW, terbukti dah dalam sejarah bahawa apa yang dilakukan oleh Rasul dan umat Islam telah menzahirkan sehingga kita di Malaysia ini pun mendapat Islam hasil daripada titik tolak perjuangan Rasulullah dan umat Islam meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, sehingga terbentuknya sebuah negara Islam dan perkembangan Islam hingga ke 3/4 dunia. Jadi begitu juga kalau kita nak tengok time management, kerjasama, persaudaraan dan sebagainya. Kalau kita umat Islam hari ini kita nak dapat suatu titik punca, maka ulama katakan hijrah itulah merupakan suatu perkara yang perlu kita lihat secara sungguh-sungguh. Bukan main-main macam kita buat sekarang. Hanya sebahagian saja yang ada di masjid. Malam tu saja kita buat cuti mahajirah, kita cuti, tapi dalam cuti itu kita tidak memanfaatkan sepenuhnya. Jadi sambutan mahajirah hanya sekadar suatu peristiwa cuti sajalah. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil sebagai niat, dan saya ucap tahniahlah kepada pengurusan sekolah menengah Langkap atas usaha yang baik ini untuk melihat mungkin sebahagian daripada kita akan dapat kebaikan-kebaikan nanti insya-Allah. Okey, yang pertama kita lihat
Sebagaimana yang telah kita katakan baru tadi, hijrah ini dalam hadis Nabi SAW tadi, hijrah ini dikaitkan dengan innamal a'malu binniyat. Okey. Suatu benda yang kita nak ambil pengajaran hari ini ialah niat. 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 Niat kita bekerja. Niat dalam hijrah ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ada. Jadi niat itu titik utama dalam melaksanakan sesuatu perkara. Termasuklah hijrah. Jadi niat ini kita nak ambil pada hari ini suatu perkara yang sangat penting dalam kita melaksanakan apa saja kerja buat kita. Apa saja kerja buat kita. Tak. Kenapa? Kerana kita berada di sekolah. Ya, kita ambil kita suasana ke sekolah. Kita berada di sekolah 7.40. Ada setengah kata sekolah apa? Dia masuk 7.30. Sampai ke 2.30 lah kita kata tak. Berapa jam tu? 7 jam hingga 8 jam. Dalam 7 jam hingga 8 jam tu, itu masa kita berada di sekolah. Kalau kita ambil bermula daripada turun rumah, maka mungkin ada sebahagian kita turun rumah pukul 6 pagi dan balik sampai pukul 5 petang. Jadi kalau kita letakkan semangat hijrah tadi kepada kerja buat kita di sekolah, kita turun dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kerana aku turun ni sebagai aku berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak tegakkan suatu perkara yang sangat penting dalam hidup aku, iaitu mencari nafkah dan sebagainya. Nak pergi ajar anak murid aku, ataupun kalau pelajar-pelajar aku nak pergi belajar sekolah, aku nak tuntut ilmu. Tak, kalau pekerja-pekerja pula aku nak pergi ke sekolah, aku nak jadikan sekolah ni tempat yang bersih, tempat yang baik, pelajar-pelajar boleh belajar dengan baik, boleh belajar dengan keadaan yang tenteram dan sebagainya. Bagi kita pihak pengurusan pula, aku ke sekolah ni untuk menentukan segala proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Kerana ini merupakan tuntutan agama. Sudah pasti setiap kerja kita daripada pukul 7.40 ataupun kita tolak daripada rumah dengan niat tu sampai pukul 5 berapa jam? 10 jam mungkin, 8 jam mungkin. Seluruh kerja kita buat itu akan dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Itu. Kita nak semayang daripada pukul 8 sampai pukul 5. Tak mungkin kita dapat semayang buat amal ibadat selama itu. Tak? Kita kata kita nak zikir lah. Nak zikir sepanjang masa 4 jam, 5 jam, 10 jam. Nak buat ibadat. Tak mampu. Kita nak baca Quran. Tak mampu selama itu. Jadi, rugilah kalau kita turun daripada rumah atau kita berada di sekolah, kita tidak mempunyai niat. Niat apa? Niat ada belaka, tapi niat untuk agama tadi. Niat untuk agama tadi. Tak, niat untuk agama tadi. Kerana Rasulullah beritahu, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah." Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Kalau dia hijrah, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia berhijrah tu semata-mata pergi sekolah untuk dapatkan gaji saja, dia dapat gaji lah. Kalau dia ke sekolah tu untuk dapat kemasyhuran, dia dapat kemasyhuran lah. Tak, dia dapat apa yang diniatkan. Tetapi kalau kita pergi ke sekolah, niat kerana Allah SWT, tak, kerana kita menuntut ilmu, kita nak pergi mengajar dan sebagainya, maka sudah pasti gaji pun kita dapat, pahala pun kita dapat, redha Allah pun kita dapat. Dan ini satu perkara yang kita kena betul. Macam kita katalah, tak, inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ni ada suatu gumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila kita baik, apabila baik darah tadi, maka seluruhnya baik. Niat kita baik, hati kita baik, semua perkara-perkara yang timbul daripada badan kita akan jadi baik. Tak? Percakapan kita jadi baik, penglihatan jadi baik, kerja buat kita jadi baik. Tak? Itu dia perjalanan kita jadi baik dan sebagainya apabila kita niat dengan betul. Dan sebaliknya lah. Tak? Sebaliknya kalau kita niat dalam keadaan tak baik, itu rugilah. Rugi. Jadi di situ kita dapat suatu perkara yang baik di mana kita perbetulkan niat. Jadi selama ni kita betul niat dah lah. Ini satu peringatan lah. Peringatan kepada saya dan seluruh pun dia. Masa kita berbetul. Kita berbetul balik niat untuk
untuk sesuatu yang lebih murni lah, lebih murni sebagaimana yang dikehendakilah. Kerana mulia sangatlah kita sebagai cikgu ni, satu kedudukan yang sangat mulia, dan juga melangkah ke tempat-tempat ilmu ini suatu perkara yang sangat banyak hadir-hadir di sini. Tak? Itu dia. Okey. Kemudian saya ringkas itu saya. Yang kedua, kita pergi kepada kita ambil semangat hijrah tadi, kita nak implementasikan dalam kehidupan kita di sekolah misalnya ataupun di mana-manalah kita ada. Yang kedua ialah kerjasama. Kerjasama. Tak? Jadi kalau kita duduk di sekolah, maka kita ada siapa dia? Kita ada pengetua, kita ada JPK, kita ada ketua bidang, ketua panitia, AJK dan sebagainya lah, pelajar-pelajar, staf pekerja, PIBG pun ada, pelajar-pelajar pun ada. Tak? Jadi di situ kita seolah-olah kalau kita iktirafkan sebagai satu negara lah. Tak, satu community, satu community lah. Tak, itu dia. Jadi di situ kita perlu wujudkan kerjasama, ta'awun. Tak, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tak, itu dia. Di sini kalau kita lihat lagi lah, di mana kalau kita lihat sejarah balik, Rasulullah SAW berhijrah ni dia tak sama dengan Isra' dan Mi'raj. Kenapa Allah Ta'ala tidak jadikan Isra' Mi'raj itu sama dengan, atau berhijrah ni sama dengan Isra' Mi'raj? Boleh tak Tuhan buat macam tu? Boleh. Tak, mudah saja. Sebab jarak di antara Mekah ke Madinah ni dekat saja berbanding dengan Mekah ke Baitul Maqdis. Tak? Mekah ke Madinah ni kalau kita naik bas macam kita pergi dari Mekah dah, sebuah ramai dah pergi Mekah, dalam 500 km saja. Sedangkan jarak Mekah ke Palestin beribu kilometer. Tak? Bolehkah Allah Ta'ala hantar borak? Boleh. Tak? Sebagaimana dihantar untuk Rasulullah Isra'? Boleh. Mudah aja. Ataupun lebih pada itu mudah. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk dalam hijrah ini bahawa Rasulullah SAW apabila dia tahu dah dia ni akan diperintahkan untuk hijrah, Nabi tunggu saja. Sebelum pada itu Rasulullah telah membentuk suatu perancangan dah, di mana perancangan ini suatu bentuk kerjasama yang saya dah katakan tadi. Tak? Itu dia. Rasulullah pukul berapa? Tak? Keluar. Sampai rumah Sayyidina Abu Bakar pukul apa. Kemudian nak sampai ke Gua Sur, berapa jam dan sebagainya, berapa jarak. Dia kena ada timing tu. Maka kerjasama situ nampak. Sayyidina Abu Bakar, keluarga dia. Tak? Gitu dia. Kemudian dia perintah pula siapa yang tidur dekat di katil Nabi itu, tempat tidur Nabi itu. Tak? Rasulullah pilih Ali bin Abi Talib. Tak? Itu je. Kemudian apabila Rasulullah berada di Gua Sur, siapakah yang perlu hantar makanan? Tak? Asma' binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, mau hantar makanan, mau ni. Semua itu sudah ada dalam perancangan. Dia tidak berlaku secara spontan. Tak? Kemudian juga yang jadi spy, setiap hari itu ada berita yang sampai kepada Rasulullah apa yang berlaku di kota Mekah dalam suasana mereka sedang mencari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abu Bakar diamanahkan untuk menyampaikan berita-berita setiap hari apa yang berlaku di suasana-suasana di Mekah. Itu anak Sayyidina Abu Bakar juga. Itu dia. Kemudian dari segi minum Rasulullah, duduk atas pucuk gunung tu, nak minum macam mana? Pada masa itu Amir bin Fuhairah, ya, dia mengembala kambing di sekitar tu, ya. Dia akan mengembala kambing di sekitar tu. Daripada di situlah susu dari kambing tadi akan diberi kepada Rasulullah SAW yang berada di Gua Sur itu. Tak?
Kemudian Rasulullah pula cari siapakah orang yang mahir perjalanan tadi. Tak, itu dia. Kemudian Abdullah bin Uraik ataupun Uraiqah. Tak, itu orang yang mahir perjalanan. Mahir perjalanan jalan-jalan daripada Mekah ke Madinah bukan jalan biasa. Itu jalan tikuh orang panggil jalan ni. Jalan tikuh. Bukan jalan biasa. Ini orang mahir ni. Mesti orang-orang yang mahir ni, mesti orang yang selalu beralik, mesti tahu jalan tu. Ada. Ya, walaupun dikatakan bahawa Abdullah bin Uraikah ni bukan orang Islam, tetapi ia adalah orang yang bukan Islam lagi pada masa itu. Tapi Rasulullah dapat kerjasama yang baik daripada Abdullah bin Uraikah. Walaupun dia bukan Islam. Tak? Itu dia. Di mana unta anak dapat tu sebagainya. Jadi semua kita lihat situ adanya kerjasama, adanya ta'awun, adanya kesepakatan dalam menjayakan hijrah ni. Tak? Kita tengok situ kesepakatan. Jadi kalau kita di sekolah, pengetua dia tak boleh buat apa untuk kejayaan sesuatu, misalnya jaya SPM ke PMR walaupun dihapuskan dan sebagainya, ditangguhkan, tetapi kejayaan-kejayaan itu pengetua dia tak boleh buat. Ya, atas diri body dia tu tak boleh. Ya, maka perlu kepada JPK. Ya, dari segi JPK 1 untuk menjayakan pelajar-pelajar JPK HAM, JPK KO untuk sebagainya, untuk perlu kerjasama. Ya, perlu ada kerjasama di antara pengurusan ni. Ada sekolah, banyak sekolah kita dapat tidak ada kerjasama di antara 2-3 orang ni, sekolah tak ada apa kot, hancur kot. Jadi perlu kerjasama ni, pengurusan. Kemudian begitu juga mereka ni dapat kerjasama daripada ketua bidang. Dan mereka juga dapat daripada ketua panitia. Dan begitu juga daripada AJK panitia. Sebab ada hubung kait tu. Daripada pelajar sendiri, daripada staf sokongan, daripada PIBG, daripada setiap pelajar sendiri pun. Jadi apabila wujudnya ta'awun tadi, kerjasama dalam sebuah organisasi, kalau kita di sekolah lah, wujudnya organisasi macam tu, kerjasama, cikgu-cikgu bekerjasama, ada pelajar-pelajar bekerjasama dan sebagainya, maka sudah pasti kerjasama ini akan memberi kepada suatu kejayaan, sebagaimana kejayaan yang telah dikecapi oleh Rasulullah dalam menghadapi hijrah yang terkenal ni lah. Ada. Jadi kita dapat ambil sini bahawa kerjasama daripada guru, semua guru perlu beri kerjasama kepada pengurusan. Pengurusan pun sama jugalah. Sama-sama mereka tu perlu kerjasama dan sebagainya. Jadi apabila wujud kerjasama ini, sudah pasti kesefahaman, kesepaduan seluruh masyarakat tadi, kalau kita dalam konteks sekolah, wujudnya kerjasama daripada guru-guru tadi, ya, saling memahami siapa dia pengetua, dia sebagai pengetua kita hormati, ya, kita bagi kerjasama dan sebagainya. Pengetua juga perlu menunjukkan hubungan yang baik bersama dengan sebagainya. Maka akan wujudlah suatu suasana di mana kesepaduan ini akan memberi hasil yang terbaik, satu jemaah memberi kepada kejayaan lah. Jadi satu elemen yang sangat penting. Okey. Jadi kita haraplah wujudnya kerjasama di kalangan kita. Yang seterusnya ialah timbulnya semangat pengorbanan. Semangat pengorbanan. Tak? Apabila kita niat yang ikhlas, kita pergi ke sekolah, apabila kita hubungan yang baik, tak? Hubungan yang baik satu sama lain, kita jumpa pengetua pun kita senyum, pengetua jumpa guru pun senyum, ada maksudnya lah ada hubungan yang baik tadi, maka di situ akan lahirnya pengorbanan. Masing-masing sanggup berkorban, sanggup bersusah payah, sanggup melakukan apa saja untuk kebaikan bersama. Sebab apa? Sebab kita pergi sekolah dengan hati yang terbuka, yang hati yang ceria. Tak? Makan nasi pun laju, GKT pun nambah sebagainya. Alhamdulillah. Tak? Jadi hubungan yang baik. Sebab apa? Sebab hati kita tenteram. Tak? Kita pergi dengan mood yang baik. Jumpa pelajar pun kita rasa gembira, jumpa kawan pun gembira, teman
seperjuangan kita. Tak, kita dengan pekerja pun alhamdulillah ada hubungan yang baik. Tak, sebab apa? Sebab bermula daripada hati. Tak, kalau hati kita tak tenteram, maka sudah tidak wujud kerjasama tadi. Dan yang penting sekali adalah pengorbanan. Tak, pengorbanan. Kalau kita tengok dalam hijrah ini, kita nampak lihat bahawa tidak adalah satu sejarah pengorbanan yang tinggi nilainya. Bukan saja di tahap dunia, tetapi diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengorbanan mereka ni bukan saja diiktiraf dunia, tak, maksudnya boleh pingat dunia ni, boleh pangkat dunia ni, boleh ganjaran dunia ni, tetapi pengorbanan mereka diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sebagaimana saya baca dah tadi di awal ayat surah Taubah tadi, ya, saya ulang balik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, iaitu orang dia yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan daripada orang tadi muhajirin. Muhajirin ni ialah istilah diberi kepada orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Dan Ansar ni ialah gelaran yang diberi, pangkat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang Aus dan Khazraj yang berada di Madinah, yang membantu, yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka menolong orang-orang muhajirin ketika berada di Madinah. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka, bukan saja mereka tu, Allah Ta'ala iktiraf juga siapa-siapa yang bersikap macam orang muhajirin, orang-orang yang beramal sebagaimana amalan orang-orang Ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, radhiyallahu anhu. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Dan apa yang lepas ni? Lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah redha dengan mereka dan mereka redha Allah Ta'ala, serta ia menyediakan, itu Allah Ta'ala menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allahu Akbar. Maksudnya orang iktiraf, Allah iktiraf pengorbanan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikut jejak langkah. InsyaAllah kita juga dimasukkan ke dalam orang-orang tadi dah. Allazi nattaba'uhum tu. Allazi nattaba'uhum, orang-orang yang menjejaki, orang yang jejak langkah mereka tu, pengorbanan mereka, niat mereka, kerjasama mereka tu, insya-Allah kalau kita tak dapat 100% pun dapat sebahagian daripada pengiktirafan tu pun sudah cukup. Dan peluang untuk kita dapat benda ni, kita sebagai orang yang bekerja sebagai di sekolah guru ni, sangat besar peluang untuk dapat. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan pelajar-pelajar kita yang sangat memerlukan bimbingan, ilmu, didikan, tunjuk ajar. Di mana mereka adalah orang-orang yang menjadi peluang, ruang kepada kita untuk memberi kebaikan-kebaikan kepada mereka. Jadi syurga dijanjikan Allah Ta'ala di atas pengorbanan tadi. Jadi kalau kita lah berada di sekolah, kita dapat lihat apakah pengorbanan yang telah kita lakukan dan apakah pengorbanan yang perlu kita lakukan. Saya rasa banyaklah pengorbanan yang boleh kita lakukan. Walaupun pada masa kini kita telah banyak berkorban mungkin, tetapi masih banyak ruang-ruang untuk kita mengorbankan mungkin tenaga kita, wang ringgit kita, masa kita, kehidupan kita. Saya kata tadi, sangat banyak kita habiskan masa kita di sekolah. Satu hari 8 jam umpamanya. Maka dalam sebahagian besar hidup kita, kalau kita mengajar secara biasalah, sekarang musim PKP ni kita tak ada ke sekolah lah, tapi dalam keadaan biasa, sebahagian besar hidup kita berada di sekolah.
Maka pengorbanan kita yang begitu lama di sekolah, begitu banyak di sekolah, kalau kita buat sesuatu itu dengan ikhlas, kita buat itu dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk dapat kebaikan di sisi Allah SWT, ya, bukan untuk dapatkan hanya kepentingan dunia, sudah pasti kita juga mendapat, kalau tidak sepenuhnya ganjaran yang didapati oleh Muhajirin dan Ansar, sudah pasti kita juga ada ruang, ada peluang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk mendapat kebaikan yang berkaitan dengan balasan di akhirat nantilah. Tak, itu dia. Kita lihat di musim sekarang, apa yang kita boleh buat tak? Ramai lagi anak-anak murid kita yang terkesan dengan pandemik ni. Tak, bikin Langkat tu saya tahulah. Langkat itu sebahagian daripada kampung saya juga. Tak, kampung mak saya sebelah Langkat tu, Bang Yusuf dan sebagainya. Kita dapat lihat masyarakat situ. Tak, kita kenal masyarakat situ gelar mana. Kalau segi agama, ustazah kenal lah. Tak, ustazah walaupun baru situ, ustazah dapat nilai macam mana kehidupan beragama di Langkat, di Melbourne Yusuf, di Payung, ataupun di Payung Baru dan sebagainya, di Langkat Baru. Kita dapat lihat macam mana kehidupan beragama mereka, penghayatan agama di rumah sebagai mak ayah mereka kita kenal. Kita tengok muka kita tahu dah. Jadi apa yang kita dapat lihat situ, mereka ni bukan saja miskin dari segi material, tetapi mereka ni miskin sangat dari segi keagamaan. Mereka miskin sangat dari segi keagamaan. Jadi banyak lagi benda yang boleh kita korbankan, yang boleh kita beri kepada mereka ni dalam bentuk-bentuk lahiriah dan juga dalam bentuk kerohanian, supaya mereka ni dapat kembali keadaan yang sebenarnya lah. Kalau kita tengok dari segi itu, jaga kita mungkin, pekerja-pekerja tukar kebun kita mungkin, mereka ni pendapatan kita sebagainya, kita sebagai guru mempunyai pendapatan yang banyak, boleh kita bagikan hamper kepada mereka, bungkusan makanan dan sebagainya lah. Musim-musim sekarang ni, bagi pelajar-pelajar kita yang terjejas dan sebagainya, banyak lagi lah benda-benda yang boleh kita lihat untuk membantu mereka lah. Bukan saja dalam memberi nilai tambah kepada kehidupan fizikal, tetapi yang lebih besar lagi ialah nilai tambah dari segi kerohanian mereka lah. Dan yang terakhir lah, saya rasa kita ada masa sikit lagi, sebab kalau nak pindah banyak ni. Yang paling besar sekali iaitu apabila Nabi SAW tiba di Madinah, ada tiga perkara yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama sekali, membina masjid Quba, masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga ialah membentuk piagam Madinah. Kalau kita lihat tiga benda ni, dan kalau kita boleh terjemahkan dalam kehidupan di sekolah kita, ini satu benda yang sangat hebat lah. Di Langkat, dia sudah ada satu surau yang cantik, surau asrama dia tak boleh. Jadi kalau kita dapat bina surau ni, di mana benda-benda tadi lah kita sudah beritahu tadi bahawa ketinggalan ramai daripada pelajar kita dari segi keagamaan tu, kalau kita boleh bina mereka melalui masjid ataupun masjid kampung mereka pun sebagainya, kalau kita boleh hidupkan amalan-amal masjid, kalau tidak boleh sepanjang masa pun mungkin surau kita tu boleh kita gunakan untuk pelajar asrama kita dan sebagainya, untuk membina lahiriah kerohanian mereka lah. Yang kedua, mempersaudarakan ni benda yang sangat besar sebenarnya kalau kita boleh praktik dalam sekolah kita. Masih ramai cikgu-cikgu kita, mungkin pelajar-pelajar kita, mungkin pekerja-pekerja kita mungkin tidak ada hubungan yang erat, tidak ada seolah tidak ada dalam satu keluarga. Masih tidak membentuk satu keluarga, walaupun kita bekerja situ, sama-sama cari makan situ, walaupun kita hidup lama di situ, kita mungkin orang lama 10 tahun dari situ, 12 tahun dari situ ataupun 5 tahun situ,
tetapi kita tidak lagi ada kewujudan dari segi persaudaraan. Ini payah ni. Jadi kalau kita boleh, pihak pengurusan macam mana nak fikirkan supaya selagi kita berada di situ, mungkin apabila kita dah pindah pun rasa persaudaraan tu wujud. Macam mana kita nak buat? Ketika kita berada di sekolah tu, di sekolah menengah langkat tu, kita hidup dalam satu saudara. Muhajirin dan Ansar ni bukan waris dia. Bukan waris. Kaum berbeza, puak berbeza. Dari segi cara berbeza. Walaupun dia orang Arab, tapi dia kaumnya sangat berbeza. Tetapi boleh menjadi satu saudara yang sangat erat. Sehingga ulama cerita dalam sirah. Sehingga mereka ni berkongsi segala-galanya, harta benda. Berkongsi dari segi kesusahan, kesenangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita boleh wujud macam mana semangat hijrah ini, dari segi persaudaraan ni kita boleh wujud di sekolah menengah. Jadi sekolah saya pun samalah. Di sekolah menengah tangkap ni, supaya semua guru-guru lama, guru-guru baru, yang muda, yang tua, boleh jadi saudara, boleh mempersaudarakan suasana tadi, maka comel. Kita kerja pun dalam keadaan gembira dan sebagainya. Jadi usaha-usaha yang perlu, yang pertama mungkin kita boleh buat dari segi adakan macam ni lah. Program macam ni satu benda yang sangat besar impak dia kepada mengeratkan hubungan kita lah. Dan yang ketiga, kalau kita tengok situ ialah piagam. Piagam ni besar sangat kalau kita iktiraf sebagai piagam ni. Tetapi kalau dalam bentuk sekolah kita wujudkan satu kesefahaman dari segi kerja buat kita. Apa yang perlu kita buat dalam lingkup sekolah kita ni dari segi mungkin kita nak pencapaian begini, kita boleh rancang lah. Rancang dari segi apa dia? Dari segi untuk sebagai mencapai kejayaan. Sebab matlamat akhir kita berada di sekolah ni, kita nak lihat pelajar kita cemerlang, itu saja. Kita nak lihat pelajar kita cemerlang. Dan kita lihat dalam sirah ni, hijrah ini yang paling hebat sekali ialah apabila terbentuknya negara Islam. Itu saja. Wujudnya piagam Madinah, perlembagaan Madinah ini wujudnya negara Islam. Maksudnya kebaikan hasil daripada hijrah itu terbentuknya suatu negara yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita berada di situ, guru-guru tadi berada di situ, pelajar di situ, apa dari situ, apa yang sangat penting ialah kecemerlangan sekolah tadi. Kecemerlangan sekolah tadi. Macam mana kita boleh buat suatu sekolah yang cemerlang, terkenal, hebat, di mana piagam Madinah ini menjadi suatu asas kepada seluruh pentadbiran pengurusan di seluruh dunia. Jadi itulah perkara-perkara yang kita rasa perlu kita boleh ketikatkan. Dan semangat ni saya sebut dalam 4 perkara tadi lah. Yang pertama saya ulang balik, niat. Perbetulkan niat. Yang kedua, bentuknya kerjasama. Yang ketiga, bentuknya pengorbanan, apa yang boleh kita buat. Sebab semua orang tu dia ada tugas masing-masing. Kita tidak memperkecilkan fungsi masing-masing. Ham dia ada tugas dia, Koko dia ada tugas dia, dari segi PK1 ada tugas dia, pengetua ada tugas dia, kita cikgu-cikgu ada tugas kita, pelajar-pelajar ada tugas, pekerja ada tugas, pegang kantin ada tugas. Jadi semua tugas-tugas tadi, kalau kita tengok semuanya besar peranan dia. Jadi kita hormatilah peranan masing-masing. Apabila kita hormati peranan masing-masing, kita iktiraf peranan masing-masing, kita hargai peranan masing-masing. Walaupun kita tengok tukang sapu itu, kerja dia tukang sapu saja, dia sapu saja, tapi peranan dia sebenarnya untuk kecemerlangan sekolah kita, dia suatu perkara yang sangat hebat lah. Jadi saya rasa saya pun ada mesyuarat pukul 10 ni. Jadi saya rasa alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusan sekolah Langkap yang sudi bersama saya pada bahagian ni, terutama sekali Ustazah lah. Azlina yang telefon saya sebenarnya taklah sangat lah.
Saya terima kasihlah kerana beri kepercayaan pada pagi ni untuk bersama-sama perkongsian. Sebenarnya benda ni tahu belah Kedah. Tapi perkongsian ni sangat penting untuk kita sama-sama lah ya, dalam mempertingkatkan nilai tambah kita sebagai penjawat awam di sekolah untuk kepentingan anak-anak didik kita lah, terutama dalam musim PKP ni. Ia sangat memerlukan pengorbanan, kerjasama, niat yang baik daripada kita semualah. Saya rasa itu saja. Terima kasih lagi sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, terima kasih sekali lagi Ustaz atas pencerahan dan juga penerangan yang saya rasa cukup padat walaupun dalam masa lebih kurang sejam. Dengan menghuraikan kronologi hijrah sebelum hijrah, maksudnya secara ringkas kita boleh nampak. Lepas tu menerangkan secara ringkas berkaitan peristiwa-peristiwa selepas hijrah itu, yang mana Ustaz telah menerangkan maksud hijrah dari sudut yang sebenar. Ada 3 maksud yang dibincangkan oleh para ulama. Hari ini kita pilih maksud yang ketiga, iaitu perbedahan sikap, itu hati kita, dengan membawa contoh dalil yang cukup. Saya rasa inilah dalil yang kita rasa yang perlu kita tahu. Kalau kita boleh kupas lagi, dia banyak sebenarnya. Innamal a'malu binniyat ni. Kerana sesuatu itu bermula dengan niat. Okey. Baik, apa yang kita dapat ambil daripada Ustaz tadi, bagaimana Ustaz menerangkan pentingnya semangat hijrah itu dalam sebenarnya sesuai, kalau saya lihat sesuai dalam banyak benda. Kita nak fokus tentang mana? Mungkin tempat kerja kita hijrah, belajar kita, dalam keluarga pun boleh sebenarnya. Dalam keluarga hijrah, dari sudut sikap ketua keluarga, sikap anak, sikap isteri, dalam keluarga pun boleh hijrah ni. Kita boleh pakai konsep itu. Okey, dan juga khusus juga para pelajar kita, hijrah dalam menuntut ilmu. Okey, kita ambil sifat apa contoh-contoh yang Ustaz tadi bagi tahu, daripada yang hijrah ni daripada sikap, daripada mungkin tak berapa elok kepada yang lebih baik. Itu sebab pentingnya dalam Islam kita selalu bermuhasabah. Muhasabah itu akhirnya kita boleh melakukan suatu hijrah yang baik sebenarnya. Okey, baik. Begitu juga saya juga tertarik dengan Ustaz sebut tentang pentingnya hijrah ini ialah satu sifat kerjasama. Sebab kita dalam masyarakat tidak boleh buat seorang-seorang sebenarnya. Kita perlu kepada bantuan kerjasama. Begitu juga dalam sekolah, dalam masyarakat, dalam keluarga. Kita perlu kepada orang, masyarakat. Maksudnya itu penting. Sebab kita tidak boleh buat sesuatu itu secara individu. Bahkan Nabi sendiri pun bersama dengan para sahabat untuk melakukan hijrah ini, untuk melakukan suatu tugas dan sebagainya. Begitu juga bila sampai saya tertarik juga bila Ustaz sebut bila tibanya di Madinah, langkah yang telah dilakukan oleh Nabi ialah yang pertama sekali membina masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansar, dan juga membentuk piagam Madinah. Jadi di sini sebenarnya kalau kita nak kupas tu agak panjang lagi sebenarnya. Ada hikmah-hikmah yang tertentu lah yang kita boleh tengok daripada tindakan-tindakan Rasulullah ini. Okay. Ada sekejap. Okey, dapatlah maka bolehlah saya simpulkan daripada semua sekali ini ialah hijrah ini merupakan kejayaan yang pasti dipali apabila disertai dengan nawaitu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hijrah merupakan satu mukaddimah sebenarnya kemenangan dan juga seperti mana sunnah para rasul sejak dahulu lagi. Okey, baik. Sekiranya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seringkas ini kita dapat aplikasikan dalam masyarakat, dalam sekolah kita, bahkan dalam negara, sudah pasti natijah keamanan, kebahagiaan dan juga keharmonian yang membawa kasih sayang sesama masyarakat. Itulah saya rasa kesimpulan yang boleh saya buatlah untuk
program kita pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz dan Sudi bersama dengan kami warga SMK Langkap, dan juga terima kasih juga kepada Ustazah Nur Azlina, merupakan orang yang memang bekerja kuatlah untuk program ini dengan kerjasama panitia Islam. Saya rasa itu sajalah untuk majlis ini. Maka bagi mengakhiri majlis ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-As dan juga tasbih kafarah.